Are you down for this? If you're in the mood, we can take it to the moon. Like a movie scene, table for two. No need to be fair, I want you instead. Fauzana ajak aku keluar malam ni. Katanya ada parti kat rumah kawan dia. Macam best. Hanim. Hai. Asyik dengan telefon je. Apa cerita kau sekarang? Oh, biasa je. Tapi bosan. Banyak assignment. Kelas pun banyak. Tapi ni Fauzana ajak aku pergi parti kat rumah kawan dia. Macam Parti? best. Benda-benda macam tu tak elok lah. Kau yakin ke kau nak pergi situ? Tapi aku tak tahulah sebab mula-mula memang aku memang tak suka. Tapi macam apa salah kita cuba kan? Aku faham kau nak enjoy, kau nak release tension. Tapi benda-benda macam tu takkan berakhir dengan baik lah. Sekejap nak check Fauzana. Betul je tapi mungkin kau betul tapi macam aku cuma nak tengok dulu. Fauzana janji dia akan jaga aku. Kau takut kalau ada benda yang buruk berlaku pada kau? Tak apa, insyaAllah. Fauzana baik orangnya. Aku risaulah. Tak apa, it's okay. Babe, oh my god, kau enjoy tak? Inilah kehidupan sebenar. Kau tak payah nak risau pasal hal belajaran, kau tak payah nak risau pasal assignment. Malam ni kita chill je. Aku tak apalah. Aku rasa masa tempatnya sesak sangat. Masa tak sesuai dengan aku. Alah, ni kan first time kau masuk kat sini. Lama-lama nanti kau terbiasa lah. Lagipun benda ni semua orang buat, semua student pergi kelab malam. Aku tak sure lah, Fa. Mungkin aku kena cuba lagi. Kau janji nak jaga aku kan? Ya, aku janji aku akan jaga kau. Kat sini mana ada perempuan ataupun lelaki yang gatal-gatal kat sini. Tengok ni, kau kena rasa air ni tau. Supaya kau jadi lagi enjoy duduk kat sini. Oh my god, Fa. Mungkin aku tak nak minum benda macam ni. Aku rasa macam tak patut untuk aku buat benda semua ni. Mungkin aku kena balik jugalah malam ni. Alah, kau ni kolot lah. Kau kena try air ni. Memanglah mula-mula engkau rasa macam tak biasa, rasa berdosa. Tapi ni, sekali minum, kau pasti akan rasa nak lagi. Aku tak tahulah, Fa. Mungkin lain kali. Isha. Sorry lambat. Nampaknya kau dengan Fauzana semalam. Macam mana? Kau okey ke? Aku rasa macam aku tersalah langkah lah. Aku tak sangka parti tu ramai orang minum and ramai buat benda yang tak patut. Macam mana ni? Kau sendiri dah nampak kan? Benda macam tu sebenarnya bukan boleh tenangkan kau. Lagi boleh ajak kau kepada jalan yang tak betul. Tengok ni, kau cakap apa? Aku rasa bersalah lah. Aku tahu ibu bapa aku mesti tak suka kalau aku buat macam ni. Tapi aku dah terbuat. Hanim, kau boleh berubah. Mungkin Fauzana suka benda-benda macam tu. Tapi kau ada pilihan untuk tentukan kat mana kau nak duduk. Betul cakap. Terima kasih Nisa. Hey Hanim, kau ni dah kenapa? Sejak akhir-akhir ni kan, kau dah berubah lah. Kau macam mengelak daripada aku. Aku WhatsApp kau tak reply, aku call kau tak angkat. Kau dah kenapa? Wow, bukan macam tu. Cuma aku tak nak rosakkan hidup aku. Jadi aku harap kau faham. Oh, jadi sekarang ni kau nak cakap yang kau nak berubah lah. Kau nak cakap yang kau nak jadi baik daripada aku. Bukan dulu kau sendiri ke yang cakap kau setuju dengan apa yang kau nak buat dengan aku? Tak, Fau. Tapi aku sedar benda yang kita buat tu tak betul. Salah. Jadi kita kenalah cuba jadi lebih baik. Kita kenalah tinggalkan benda-benda macam ni, Fau. Kau kena faham aku, Fau. Kau ni penakut lah Hanim. Tapi tak apalah. Ni hidup kau sendiri. Terpulanglah dengan pilihan kau, ya? Oh, janganlah macam tu. Aku tetap dengan keputusan aku. Kalau kau tak nak enjoy, tak apa. Aku akan pergi enjoy dengan orang lain pula. Kau janganlah macam tu, Fau. Dah lah. Aku bangga dengan kau Hanim. Kau dapat keluar daripada benda yang tak patut tu. Aku tahu kau boleh sebenarnya. Susah tau nak keluar daripada pergaulan macam tu. Terima kasih Nisa. Kalau bukan sebab kau selalu ingatkan aku, maybe aku masih akan terjerumus dalam benda-benda macam tu.
Terima kasih sangat. Ya, aku rasa memang benda-benda macam tu kita sendiri yang kena ubah diri kita. Orang lain tak boleh. Jadi aku harap kau akan terus istiqomah lah dalam pergi ke arah yang lebih baik. InsyaAllah, terima kasih. Aku yakin yang sekarang ni kita boleh buat benda yang lebih betul. Jadi aku rasa macam hidup ni memang bukan sekadar nak enjoy je. Kita banyak ada tanggungjawab lain yang kita kena lakukan. Aku gembira dengan diri kau yang sekarang. Terima kasih. Are you down with it? If you're in the mood, we can take it to the moon. Like a movie scene, table for two. No need to be fair, I want you instead. Nisa, buat apa tu? Buat kerja lah, nak cari kerja yang halal. Oh, apa kau ni? Macam bosan je. By the way, aku dapat naik pangkat. Seronok tak? Patutlah kau tersenyum lebar je hari ni. Macam mana boleh naik pangkat? Oh, aku pakai orang dalam. Aku rasa memang semua kena pakai orang dalam sekarang ni sebab kita tak boleh nak pakai macam ikut prosedur sebab memang tak jadi. Tak naik gaji kau. Orang dalam? Kau guna rasuah ke weh? Aku tak rasa kau akan terlibat-terlibat dengan benda-benda macam ni. Alah, semua orang buat macam tu sekarang ni. Kau kena try sebab takkanlah kau nak ikut gaji kau pakai macam ni je. Takkanlah sebab cepat kaya kau nak gadaikan kau punya integriti. Kau ni Integrity? Apa tu? Kau kena cubalah. Kau tak cuba, kau tak tahu lagi. Kau tengok sekarang, aku macam makin senang tau. Aku boleh beli handbag, kasut, semua tu. tak nak lah. Semua tu bukannya halal pun. Rasuah kan? Apa kau ni? Hanisa, kenapa ni? Awak nampak lain macam lah hari ni. Ada apa masalah ke? Saya serabut lah Fauzana. Semua orang kat pejabat saya semua terlibat dengan rasuah. Rasuah? Awak biar betul Hanisa. Bukan ke rasuah tu suatu perkara yang sangat berdosa? Bukan sahaja di sisi undang-undang tapi juga di sisi agama kita. Ya, sebab itulah saya rasa macam tersepit dalam keadaan. Semua orang yang di pejabat saya semua gunakan rasuah untuk naik pangkat. Saya rasa macam dimain-mainkan lah. Saya gunakan usaha saya tahu untuk naik pangkat. Saya tahu awak tertekan Hanisa. Tapi walau apa pun yang terjadi, awak tak boleh terjebak dengan orang lain tu. Kita ni kena jaga integriti diri kita. Ya, saya berpegang dengan prinsip tu. Tapi pengaruh-pengaruh yang ada kat pejabat tu semua negatif lah. Saya macam serabut. Faham? Tapi kan, kalau difikirkan, sebab tu lah saya pun macam terfikir. Kenapa dia orang cepat sangat naik pangkat? Macam ni lah Hanisa, kita kena fikir. Kita jadi pekerja ni, kita kena sentiasa jujur dan juga amanah. Itulah perkara yang paling penting dalam hidup kita kerana nanti kita akan mendapat penghormatan yang besar. Kerana kita jujur dengan apa yang kita buat. Itulah, saya dah cuba nasihatkan diorang tapi itu je saya mampu. Diorang tetap dengan pendirian diorang. Tak apa, awak dah buat part awak. Biar saya pula yang cuba untuk menasihati mereka. Nisa? Kau tahu bos ada nak bagi kita projek besar. Bos dah bagi green light dah. Kau, kalau kau nak join, kau kena perlu buat benda-benda yang kecil je. Kau nak tak? Buat apa tu Maksud aku, kita akan ada commission kalau kita jalankan projek ni. Tapi kau tak perlu buat banyak pun. Kau just perlu sign je untuk jalankan projek ni. Kau nak tak? Tapi benda ni ada berkaitan dengan rasuah ke? Aku risaulah, aku tak nak terjebak dengan benda-benda macam tu. Kau kenalah jadi realistik. Dengan hidup sama sekarang ni, kita takkan boleh senang-senang je dapat duit kalau kita tak pandai ambil peluang. Tapi benda tu salah lah. Di sisi agama tau. Kau ni janganlah acah baik sangat. Kau ingat, kau seorang je ke nak masuk syurga? Orang lain nak masuk juga. Aku bukan acah baik lah. Tapi aku dah lama berpegang dengan prinsip ni. Takkan aku nak pecah semata-mata untuk berjaya. Tapi benda ni duit tau. Kita sekarang nak guna banyak duit. Kau janganlah tu sangat. Susah lah. Tak nak lah. Hello? Hello, Hanisa. Macam mana dengan hari awak? Awak dah buat keputusan belum dengan apa yang kita bincang semalam?
saya dah buat keputusan yang saya tak nak ikut cara Hanim sebab saya rasa cara tu salah. Tapi pada masa yang sama saya rasa macam saya ketinggalan. Boleh ke saya berjaya macam orang lain? Ya, betul. Saya bangga dengan keputusan awak, Hanisah. Awak buat keputusan yang sangat betul. Awak kena ingat, kejayaan yang kalau awak cuba untuk ambil ni, contohlah, awak ambil juga rasuah tu dan awak berjaya. Itu akan tetap menjadi sumber yang haram untuk awak teruskan hidup. Awak kena ingat, kejayaan yang datang tanpa integriti ni adalah sangat tidak baik dan tidak patut untuk dicontohi. Apatah lagi nanti awak akan berkahwin dan ada anak. Awak rasa apa yang anak awak akan fikir bila dia tahu yang awak beli semua rumah ataupun kereta tu guna duit haram? Saya setuju dengan pendapat awak. Jadi saya rasa saya dah buat keputusan untuk tak ikut cara macam Hanim. Dan terima kasih kerana selalu ingatkan saya tentang perkara-perkara yang tak betul supaya saya dapat elakkan diri daripada rasuah. Baiklah, sama-sama Hanisah. Apa-apa awak call lah, saya lagi tahu. Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Salam. Bye-bye. Bye. Cik Hanim, saya daripada pasukan penyiasatan. Saya mendapat laporan bahawa terdapat aktiviti rasuah di sini. Tolong beri kerjasama ya. Bukan ke tu Hanisah? Assalamualaikum Hanisah. Saya ada dengar cerita tentang siasatan kad pejabat kita baru-baru ni. Awak tahu tak, saya bersyukur sangat awak tak terlibat dengan siasatan tu. Keputusan yang awak dah buat ni telah menyelamatkan diri awak dan juga keluarga awak tau. Saya pun rasa macam tu. Saya sangat-sangat bersyukur yang saya dengar nasihat awak. Tapi saya agak kecewa lah yang Hanim terlibat dengan gejala tu. Saya dah cuba menasihati dia tapi dia tetap dengan pendirian dia. Samalah, saya pun rasa kecewa juga kerana Hanim tu kan kawan rapat kita sejak dari dulu lagi. Saya pun tak sangka kenapa dia boleh terjerumus tentang berbuat perkara macam tu. Tapi walaupun bagaimanapun, kita hanya mampu mendoakan Hanim dari jauh je lah. Yelah, semua manusia kan melakukan kesilapan. Siapalah kita untuk membenci Hanim atas perkara yang dia lakukan. Ya, semua manusia buat kesilapan. Saya harap dia sedar lepas ni. Betul. بسم الله الرحمن الرحيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قال إني أعلم ما لا تعلمون Are you down for this? If you're in the mood, we can take it to the moon. Like a movie scene, table for two. No need to be
Assalamualaikum dan selamat datang ke episod podcast kita hari ini. Tajuk perbincangan kita adalah sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan sebagai umat Islam, iaitu akhlak dan peranan manusia sebagai khalifah. Bersama saya hari ini, Hanim, seorang pakar dalam bidang akhlak Islam, dan Fauzana, seorang pendakwah. Mari kita mulakan dengan memahami apakah maksud sebenar akhlak dan bagaimana peranan kita sebagai khalifah di muka bumi ini memberi kesan kepada kehidupan kita. Boleh Hanim jelaskan sedikit tentang apakah itu akhlak? Baiklah. Waalaikumsalam dan terima kasih Hanisa. Secara umumnya akhlak ini merujuk kepada sifat tingkah laku dan amalan seseorang yang terbentuk daripada nilai-nilai Islam dan moral yang baik. Dalam Islam, akhlak yang baik amatlah penting kerana ia bukan sahaja melibatkan hubungan kita dengan Allah, tetapi juga hubungan kita sesama manusia. Akhlak yang baik adalah hasil daripada pengalaman sifat mahmudah seperti sabar, jujur, ikhlas dan juga rendah diri. Manakala akhlak yang buruk melibatkan sifat mazmumah seperti sombong, tamak dan dengki. Baiklah, terima kasih Hanim. Sama-sama. Kita tahu bahawa dalam kehidupan seharian kita sering berhadapan dengan situasi yang menguji akhlak kita. Contohnya, apabila kita berhadapan dengan kesusahan, tekanan atau hubungan dengan orang lain. Okey, baiklah Fauzana, boleh awak kongsikan bagaimana akhlak yang boleh mempengaruhi kehidupan seseorang, terutamanya dalam hubungan sosial dan menangani cabaran hidup? Baiklah, terima kasih Hanisa. Dalam kehidupan seharian, akhlak ini seperti mana kita ketahui sangatlah memainkan peranan yang besar. Sebagai contoh, dalam hubungan sosial, sifat jujur dan sabar boleh membantu seseorang untuk membina hubungan yang lebih kukuh dengan orang sekeliling. Apabila kita berhadapan dengan cabaran atau ujian hidup, akhlak yang baik seperti sabar dan tawakal kepada Allah membantu kita untuk kekal tenang dan fokus dalam mencari penyelesaian. Sebaliknya, jika kita membiarkan sifat mazmumah seperti marah atau putus asa menguasai diri, kita mungkin akan bertindak tanpa berfikir panjang dan seterusnya akan menimbulkan lagi lebih banyak masalah. Betul tu Fauzana. Tambahan pula, akhlak yang baik juga mencerminkan keimanan seseorang. Rasulullah SAW pernah bersabda bahawa orang yang paling baik akhlaknya adalah orang yang paling baik imannya. Ini menunjukkan betapa pentingnya menjaga akhlak dalam setiap aspek kehidupan, bukan sahaja dalam ibadah khusus seperti solat, tetapi juga dalam pergaulan dan interaksi antara orang lain. Baiklah, jadi bagaimana kita boleh memastikan bahawa kita sentiasa berusaha untuk memperbaiki akhlak kita? Apakah langkah-langkah yang boleh diambil untuk menjadikan akhlak yang baik sebagai amalan harian kita? Baiklah, antara langkah yang praktikal ialah dengan sentiasa bermuhasabah, iaitu menilai diri sendiri setiap hari. Kita boleh bertanya pada diri kita, adakah tindakan atau kata-kata saya hari ini selaras dengan ajaran Islam? Adakah saya telah menyakiti perasaan orang lain tanpa sedar? Selain itu, penting juga untuk kita mendekatkan diri dengan individu yang mempunyai akhlak yang baik supaya kita dapat mencontohi mereka. Jangan lupa untuk sentiasa berdoa kepada Allah agar diberi kekuatan untuk memperbaiki diri dan menjauhkan
daripada sifat-sifat yang buruk? Nampaknya saya akan mula bermuhasabah diri daripada sekarang dengan lebih banyak lagi lah selepas apa yang dikatakan oleh Fauzana tadi. Ya, betul. Ya, saya pun juga bersetuju dengan Fauzana. Jadi, baiklah, sekarang mari kita sentuh tentang isu yang semakin meruncing dalam masyarakat kita hari ini, iaitu keruntuhan akhlak. Kita sering mendengar tentang gejala seperti rasuah, pergaulan bebas dan isu sosial yang lain. Hanim, boleh awak jelaskan bagaimana sifat mazmumah ini boleh menyumbang kepada keruntuhan akhlak dalam masyarakat? Sudah tentu Hanisa, sifat mazmumah seperti tamak dan cinta dunia adalah antara punca utama yang menyebabkan masalah seperti rasuah atau salah guna kuasa. Apabila seseorang itu terlalu mementingkan keuntungan diri sendiri tanpa memikirkan kesan buruk terhadap orang lain, dia akan mudah terlibat dengan aktiviti yang merosakkan seperti rasuah inilah. Begitu juga dengan pergaulan bebas yang berpunca daripada hilangnya rasa malu dan kurangnya kesedaran tentang batas-batas dalam perhubungan antara lelaki dan perempuan. Semua ini menunjukkan betapa pentingnya pendidikan akhlak dalam membina masyarakat yang sejahtera dan harmoni lah. Benar sekali Hanim. Bila akhlak individu runtuh, ia bukan sahaja memberi kesan kepada dirinya sendiri, tetapi juga kepada masyarakat keseluruhannya. Sebagai contoh, apabila ramai yang terlibat dalam rasuah, ia akan menjejaskan kepercayaan orang ramai terhadap institusi kerajaan dan juga akan menyebabkan ketidakstabilan dalam sistem ekonomi. Begitu jugalah dengan pergaulan bebas yang juga turut boleh merosakkan institusi keluarga dan menyebabkan masalah sosial yang lebih besar seperti adanya masalah kehamilan luar nikah dan juga penceraian. Jadi, berdasarkan apa yang diberitahu tadi, apa yang boleh kita lakukan untuk menangani isu keruntuhan akhlak ini? Terutamanya dalam kalangan remaja yang sering terdedah kepada pengaruh negatif melalui media sosial dan rakan mereka, kerana mereka ni senang terpengaruh dengan rakan-rakan sebaya. Baiklah, pada pendapat saya, pendidikan dan kesedaran adalah kunci utamanya, kerana kita perlulah memperkukuhkan pendidikan akhlak bukan sahaja di sekolah tetapi juga di rumah. Ibu bapa lah yang harus memainkan peranan dalam mendidik anak-anak mereka tentang pentingnya menjaga akhlak. Selain itu, kita perlu menggunakan media sosial sebagai platform untuk menyebarkan nilai-nilai positif dan menangkis pengaruh negatif. Program-program dakwah dan kempen kesedaran juga boleh membantu membentuk kesedaran dalam kalangan remaja tentang bahaya gejala sosial. Saya rasa kalau kita buat program-program dakwah macam kempen-kempen tu memang sangat akan membantulah. Ya, betul. Kepada remaja sekarang ni kan. Ya, saya setuju. Jadi, sekarang kita beralih kepada peranan manusia sebagai khalifah di muka bumi ini. Dalam Islam, kita semua diberikan tanggungjawab untuk memakmurkan bumi dan menegakkan syariat Allah. Fauzana, boleh awak terangkan apakah peranan khalifah ini dalam menjaga akhlak masyarakat sekarang? Baiklah, sebagai khalifah, tanggungjawab kita bukan hanya kepada diri sendiri, tetapi juga kepada masyarakat dan alam sekitar. Kita ini diberikan amanah oleh Allah untuk menjaga bumi ini. Dan salah satu cara kita melakukannya ialah dengan menegakkan akhlak yang baik dalam kehidupan seharian. Sebagai contoh, kita boleh menjadi pemimpin yang ada dalam keluarga, komuniti atau pekerjaan kita dengan menunjukkan teladan akhlak yang baik. Kita juga perlu berusaha untuk mencegah kemungkaran seperti rasuah,
dan pergaulan bebas dengan cara yang bijaksana, sesuai dengan peranan kita sebagai khalifah. Betul. Saya sangat setuju dengan perkara yang telah disampaikan oleh Fauzana sebentar tadi. Peranan khalifah ini juga melibatkan tanggungjawab sosial, di mana kita perlu memastikan bahawa tindakan kita tidak memberi kesan buruk kepada orang lain. Sebagai contoh, jika kita berada dalam posisi kuasa, kita harus memastikan bahawa kita menggunakan kuasa tersebut untuk kebaikan, bukan untuk kepentingan diri sendiri. Selain itu, kita juga perlulah sentiasa berusaha untuk menegakkan syariat Allah dalam setiap aspek kehidupan, termasuklah dalam hal-hal seperti keadilan, kesaksamaan dan juga tanggungjawab sosial. Baiklah, terima kasih atas pandangan yang sungguh berkesan untuk para penonton, memberikan iktibar kepada untuk kita amalkan dalam diri kita. Baiklah, seterusnya setelah membincangkan peranan khalifah, mari kita sentuh tentang mujahadah nafs, iaitu usaha untuk melawan nafsu dalam memperbaiki diri. Bagaimana kita boleh mempraktikkan mujahadah nafs dalam kehidupan seharian untuk memperbaiki akhlak kita? Okey. Baiklah, mujahadah nafs ni adalah suatu konsep yang penting dalam Islam, di mana kita berusaha untuk melawan nafsu dan keinginan diri yang boleh membawa kepada sifat mazmumah. Dalam kehidupan seharian, kita boleh mempraktikkan mujahadah nafs ni dengan sentiasa bermuhasabah, berpuasa sunat dan juga memperbanyakkan zikir. Amalan-amalan seperti ini dapat membantu kita untuk mengawal nafsu dan menjauhi sifat-sifat yang boleh merosakkan akhlak. Ya, saya sangat setuju dengan pendapat yang telah dilontarkan oleh awak Hanim. Selain itu, penting juga untuk kita untuk sentiasa beringat bahawa setiap cabaran atau ujian yang kita hadapi adalah peluang untuk kita memperbaiki diri. Sebagai contoh, apabila kita marah, kita boleh mengingatkan diri sendiri bahawa sabar adalah lebih baik dan cuba mengawal kemarahan tersebut. Mujahadah nafs memerlukan kesabaran dan ketekunan, tetapi dengan usaha yang konsisten, kita boleh melihat perubahan yang sangat positif dalam akhlak kita. Betul itu. Baiklah, saya juga bersetuju atas pandangan Fauzana. Jadi, akhirnya kita telah sampai ke penghujung sesi podcast kita pada hari ini. Terima kasih Hanim dan Fauzana atas perbincangan yang sangat bermanfaat hari ini. Saya harap para pendengar dapat banyak ilmu tentang pentingnya menjaga akhlak dan peranan kita sebagai khalifah di muka bumi ini. Sebelum kita akhiri podcast ini, ada apa-apa nasihat terakhir yang ingin disampaikan kepada para pendengar? Okey. Baiklah. Nasihat saya adalah untuk sentiasa bermuhasabah diri dan juga berusaha untuk memperbaiki diri. Seperti yang kita maklum, kita bukanlah Nabi, kita banyak berdosa. Jadi kita perlulah selalu meminta doa kepada Allah untuk mengampunkan dosa kita. Jadi akhlak yang baik ini bukan sahaja memberi manfaat kepada diri kita, tapi juga dapat memberi manfaat kepada masyarakat sekeliling dan juga hubungan kita dengan Allah. Betul tu. Kita juga jangan lupa bahawa kita semua adalah khalifah Allah di bumi ini, dan kita mempunyai tanggungjawab untuk jaga diri kita, orang lain dan alam sekitar. Semoga kita semua sentiasa diberikan kekuatan untuk menegakkan akhlak yang baik dalam kehidupan kita, dan semoga dengan adanya akhlak yang baik ini dapat memberikan asbab kepada orang di sekeliling kita. Amin, insya-Allah. Terima kasih sekali lagi kepada semua pendengar. Semoga kita dapat bertemu lagi dalam episod podcast yang akan datang. Jadi saya harap kamu berdua sudi untuk dijemput lagi sekali untuk datang ke podcast kami. Sudah tentu.
Ya, InsyaAllah. saya juga berasa sangat bahagia apabila dijemput oleh saudari Hanisa. Ya, kami akan berasa berbesar hati untuk datang ke Betul. podcast ini lagi sekali atau dua kali lagi. Baiklah, terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehingga berjumpa lagi. Terima kasih. Terima kasih. Are you down for this? If you're in the mood, we can take it to the moon. Just like a movie scene, table for two. No need to be fair, I want you instead. Assalamualaikum dan selamat datang kembali ke sesi podcast kita. Pada sesi yang lalu, kita berbicara tentang konsep akhlak dan peranan manusia sebagai khalifah di muka bumi ini. Pada sesi kali ini, kita akan mendalami lagi topik ini dengan memberi tumpuan kepada usaha meningkatkan akhlak dalam masyarakat serta peranan pemimpin dalam memupuk akhlak yang terbaik dalam komuniti. Mari kita teruskan perbincangan kita, Hanim. Sebelum ini kita telah membincangkan konsep akhlak secara umum. Bolehkah awak terangkan dengan lebih mendalam bagaimana kita sebagai individu boleh memainkan peranan dalam meningkatkan akhlak di peringkat masyarakat? Okey, baiklah. Waalaikumsalam. Terima kasih Hanisa. Baik. Untuk meningkatkan akhlak dalam masyarakat, langkah pertama adalah bermula dari diri kita sendiri. Kita harus menjadi contoh yang baik kepada orang lain. Sebagai individu, kita boleh mengamalkan nilai-nilai Islam seperti kejujuran, kebaikan dan juga kesederhanaan dalam setiap tindakan kita. Apabila kita menunjukkan contoh akhlak yang baik, ia akan memberi kesan kepada orang lain di sekitar kita, termasuk keluarga, rakan dan juga komuniti. Baiklah, saya sangat setuju dengan apa yang dilontarkan oleh Hanim. Saya pun amat bersetuju dengan pandangan Hanim. Jadi, pendidikan akhlak adalah sesuatu yang penting. Fauzana, sebagai pendakwah, apakah pandangan awak tentang pentingnya pendidikan akhlak dalam kalangan masyarakat, terutamanya di sekolah dan institusi keluarga? Pendidikan akhlak sangat penting, Hanisa. Salah satu sebab mengapa kita melihat pelbagai masalah sosial seperti rasuah, pergaulan bebas dan masalah moral lain dalam kalangan masyarakat adalah kerana kekurangan pendidikan akhlak yang kukuh sejak dari kecil. Sekolah dan institusi keluarga memainkan peranan yang sangat besar dalam mendidik generasi muda tentang kepentingan akhlak. Ibu bapa adalah guru pertama bagi anak-anak mereka. Jadi, pendidikan akhlak harus bermula dari rumah. Selain itu, guru-guru di sekolah juga haruslah menanamkan nilai-nilai yang baik melalui pengajaran dan juga teladan mereka. Saya sangat setuju. Selain pendidikan formal, kita juga perlu memberi perhatian kepada pendidikan tidak formal seperti program-program kemasyarakatan dan juga dakwah-dakwah yang boleh membantu meningkatkan kesedaran tentang pentingnya akhlak dalam kehidupan. Kempen-kempen kesedaran dan ceramah-ceramah juga dapat memberi impak besar kepada masyarakat, terutamanya dalam kalangan remaja yang sering terdedah kepada pengaruh negatif melalui media sosial. Baiklah, saya sangat setuju dengan apa yang dilontarkan oleh Hanim. Baiklah, kita semua sedar bahawa terdapat pelbagai cabaran dalam meningkatkan akhlak dalam kalangan masyarakat, terutamanya dengan adanya pengaruh media dan rakan sebaya yang kadang-kadang lebih dominan. Hanim, boleh awak kongsikan cabaran utama dalam menangani isu keruntuhan akhlak di kalangan remaja dan masyarakat umum? Baiklah, salah satu cabaran terbesar adalah pengaruh media sosial. Remaja hari ini terdedah kepada pelbagai bentuk hiburan dan maklumat yang kadang-kadang
tidak selari dengan nilai-nilai Islam. Selain itu, tekanan daripada rakan sebaya juga sering menjadi punca mengapa ramai remaja terlibat dalam pergaulan bebas dan gejala sosial lain. Cabaran ini menjadi lebih sukar apabila tidak ada kawalan atau bimbingan daripada pihak keluarga ataupun pihak yang berwajib. Ya, saya sangat setuju kerana pengaruh luar ini seperti mana yang kita ketahui sangat kuat. Namun kita juga tidak boleh mengetepikan tanggungjawab individu itu sendiri untuk memilih yang baik dan menjauhi yang buruk. Dalam hal ini, penting untuk kita memperkukuhkan keimanan dan akhlak individu melalui pendidikan agama yang kukuh. Jika seseorang itu mempunyai asas agama yang kuat, dia akan lebih mudah untuk menolak pengaruh negatif walaupun terdedah kepada pelbagai cabaran dan juga dugaan. Baiklah, bagaimana pula dengan peranan pemimpin dalam menangani cabaran ini? Adakah mereka juga mempunyai tanggungjawab dalam membentuk akhlak masyarakat? Baiklah, pemimpin memainkan peranan yang sangat besar dalam hal ini. Sebagai khalifah di muka bumi, mereka sangat-sangatlah bertanggungjawab untuk memastikan bahawa undang-undang dan dasar-dasar yang digubal dapat membantu untuk membina masyarakat yang berakhlak mulia. Seperti mana yang kita ketahui, pemimpin haruslah menjadi contoh yang baik kepada rakyat dengan menunjukkan integriti dan kejujuran dalam kepimpinan mereka, kerana mereka adalah pemimpin. Sebagai contoh, jika pemimpin menunjukkan sikap yang tidak amanah, sudah tentu ia akan memberikan kesan yang negatif kepada masyarakat dan secara tidak langsung akan menggalakkan lagi budaya rasuah dalam kalangan masyarakat. Baiklah. Berdasarkan tentang peranan pemimpin, mari kita sentuh tentang amalan-amalan praktikal yang boleh diambil oleh pemimpin dan individu dalam menegakkan akhlak. Hanif, apakah tindakan konkret yang boleh diambil oleh pemimpin untuk membentuk masyarakat yang lebih berakhlak? Okey, baiklah. Soalan itu agak mencabar ya. Baiklah, pertama sekali, pemimpin haruslah memastikan bahawa pendidikan agama itu sendiri dan akhlak juga dijadikan keutamaan dalam sistem pendidikan negara. Selain itu, mereka boleh melaksanakan program-program kemasyarakatan yang mempromosikan nilai-nilai Islam seperti kesederhanaan, amanah dan juga keadilan. Pemimpin juga harus melibatkan ulama dan cendekiawan yang terlibat dalam Islam dalam membuat dasar-dasar yang berkaitan dengan pembangunan moral dan akhlak. Selain itu, pemimpin juga haruslah mengambil tindakan tegas terhadap mereka yang terlibat dalam aktiviti yang merosakkan akhlak seperti rasuah dan penyalahgunaan kuasa. Hukuman yang setimpal perlulah dikenakan untuk memberikan amaran kepada orang lain bahawa betapa seriusnya isu peruntuhan akhlak ini. Dan pada masa yang sama, pemimpin juga perlulah menyediakan platform untuk rakyat berinteraksi dan membincangkan tentang isu-isu akhlak, sama ada melalui media ataupun program-program komuniti. Idea itu sangat bernas. Saya sangat setuju dengan perkara yang telah disampaikan oleh Fauzana. Terima kasih. Baiklah, kita akan teruskan dengan isu yang seterusnya. Satu konsep yang penting dalam Islam ialah amar ma'ruf nahi munkar, iaitu mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Fauzana, bagaimanakah kita sebagai individu boleh memainkan peranan dalam menegakkan prinsip ini dalam kehidupan seharian? Baiklah, amar ma'ruf nahi munkar ini adalah tanggungjawab setiap Muslim, kerana ini bukan hanya tugas pemimpin ataupun tugas untuk pendakwah.
kita semua boleh memainkan peranan dengan memberikan nasihat kepada rakan-rakan atau ahli keluarga yang terlibat dalam perkara yang tidak baik. Namun, amar ma'ruf nahi munkar ini harus dilakukan dengan cara yang berhikmah dan penuh kasih sayang. Sebagai contoh, jika kita melihat seseorang yang kita kenal melakukan sesuatu yang bertentangan dengan ajaran Islam, kita boleh mendekati mereka dengan cara yang baik dan memberikan nasihat secara lemah lembut. Betul. Dan selain itu juga, kita juga boleh menggunakan media sosial sebagai platform untuk menyebarkan kebaikan dan mengajak orang lain kepada kebaikan. Namun, kita harus berhati-hati agar tidak menghukum atau mengecam orang lain secara terbuka, kerana perkara ini boleh menyebabkan perpecahan dan kebencian. Sebaliknya, kita perlu mencontohi cara Rasulullah SAW yang sentiasa penuh dengan kasih sayang dan sabar dalam menasihati orang lain. Baiklah, Alhamdulillah. Pada sesi yang kedua ini, kita telah sampai ke penghujung podcast kita pada hari ini. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Hanim dan Fauzana atas perkongsian yang sangat bermanfaat. Semoga kita semua dapat mengambil iktibar daripada perbincangan ini dan berusaha untuk memperbaiki akhlak kita serta memainkan peranan kita sebagai khalifah di muka bumi ini. Sebelum kita akhiri podcast ini, ada apa-apa nasihat tambahan yang ingin disampaikan oleh Fauzana ataupun Hanim? Okey, baiklah. Saya cakap. Okey. Nasihat saya adalah untuk sentiasa jaga hubungan kita dengan Allah dan sesama manusia. Akhlak yang baik adalah cerminan iman kita, dan setiap tindakan kita akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Betul. Dan jangan lupa bahawa kita semua adalah khalifah Allah di muka bumi ini. Kita mempunyai tanggungjawab untuk menjaga diri, masyarakat dan alam sekitar. Semoga kita semua dapat diberi kekuatan untuk melaksanakan amanah yang telah diberi Allah kepada kita ini dengan sebaiknya lah. Amin, amin. Terima kasih sekali lagi kepada semua pendengar. Semoga kita dapat berjumpa lagi di sesi podcast yang akan datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Semoga berjumpa lagi. Semoga jumpa lagi. Terima kasih.